wanita, keluarga dan masyarakat untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan. Silakan Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Menteri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang terlibat dalam sesi perbahasan usul rancangan Malaysia yang ke-12. Rancangan Malaysia yang ke-12 seperti mana yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jelas menterjemahkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasakan golongan wanita. Usaha murni ini dapat dilihat melalui pelan perancangan seperti yang telah digariskan, antaranya memperkasakan peranan wanita dan menggalakkan kesaksamaan gender dengan meningkatkan penyertaan dalam ekonomi, menyemak perundangan bagi memastikan wanita mendapat perlindungan yang lebih baik dan menambah baik peranan wanita dalam proses pembuat keputusan. Pelan perancangan ini bukan sahaja merupakan usaha murni kerajaan bagi memperkasakan wanita, malah ia juga satu bentuk pengiktirafan kepada golongan wanita di Malaysia. Sabar saya ucapkan. Tuan Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah meneliti semua pertanyaan, isu, cadangan maupun pandangan daripada semua ahli-ahli yang berhormat sepanjang sesi perbahasan rancangan Malaysia yang ke-12 yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Yang Mulia ini. Dan seramai 16 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan sebanyak lebih kurang 9 isu yang berkaitan sepanjang perbahasan dan izinkan saya menjawab semua pertanyaan itu. Tuan Dipertua, yang pertama, Yang Berhormat Bukit Mendera, Yang Berhormat Setiu dan Yang Berhormat Petaling Jaya mencadangkan untuk menyediakan perancangan yang teliti supaya menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga emas serta sebagai persediaan negara ke arah negara tua pada tahun 2030. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kini mengambil inisiatif dengan melaksanakan pelbagai kajian. Di antara kajian sedang dijalankan adalah kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka panjang yang bersepadu dan mampan di Malaysia, termasuk juga kajian kandungan pendekatan skop bagi mewujudkan satu akta khusus untuk warga emas, termasuk juga untuk persediaan menuju negara tua 2030. Dan begitu juga kita berusaha untuk memastikan hak-hak warga emas terus dilindungi. Kementerian juga telah pun selesai menjalankan kajian untuk mewujudkan akta warga emas bagi persediaan menuju negara tua 2030. Hasil utama kajian adalah penggubalan satu draft rang undang-undang warga emas yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebajikan warga emas, termasuklah penyediaan hak-hak penjagaan, perlindungan, pemerkasaan dan sokongan yang merakumi keluarga dan komuniti. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat komited untuk memastikan kesejahteraan warga emas dengan meneruskan usaha bersepadu untuk mempertingkatkan penjagaan, perlindungan, sokongan dan membolehkan warga emas menjadi anggota masyarakat yang sihat, aktif dan produktif. Mewujudkan ekosistem yang menyokong warga emas supaya produktif dan dengan memperluaskan penubuhan pusat aktiviti warga emas ataupun PAWE di 222 parlimen di bawah projek Rancangan Malaysia ke-11 dan Rancangan Malaysia yang ke-12. Sehingga ini sebanyak 143 buah PAWE telah ditubuhkan yang menafaatkan seramai 49,675 orang warga emas. Pusat aktiviti warga emas ini adalah tempat bagi warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Ia merupakan satu perkhidmatan bercorak pendampingan, pembangunan kepada warga emas, melibatkan kerjasama strategik antara kementerian dengan agensi kerajaan lain serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Kesedaran mengenai kehidupan hari tua yang sihat akan dipergiat manakala penjagaan warga emas akan dijadikan sebagai kerjaya profesional. Program bantuan sosial sedia ada akan diselaraskan untuk mengukuhkan perlindungan sosial bagi warga emas. Sistem event akan dilancarkan sebagai penggalan data bersepadu nasional warga emas dan program pengintegrasi akan terus dipromasi untuk memperkukuhkan interaksi antara generasi. Tuan Yang Dipertua, menjawab soalan Tuan Speaker, daripada saya Yang Berhormat minta Petaling Jaya. penjelasan jika diizinkan. Ya. Boleh tak? Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi ada mengatakan bahawa Kementerian telah selesai kajian untuk golongan warga emas dan akan sediakan rang undang-undang untuk golongan ini. Dari segi timeline Yang Berhormat Timbalan Menteri, KPWKM ada rang undang-undang untuk warga emas, satu lagi pindaan Akta OKU,
satu lagi untuk gender equality, satu lagi gangguan seksual, satu lagi untuk perkhidmatan social workers. Jadi dari segi timeline, mana satu yang akan jalan dulu ataupun semua akan jalan serentak, dan sama ada tahun ini kita akan lihat hasil daripada kelima-lima rang undang-undang ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Segambut. Terima kasih dari soalan. Yang Berhormat pernah menjadi Timbalan Menteri. Yang Berhormat lebih tahu sistem macam mana proses undang-undang dibuat. Dan kita mengambil serius terhadap setiap undang-undang yang ada kekaitan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan insya-Allah kita melalui proses-proses yang telah ditetapkan. Jadi saya kira perkara ini saya rasa Yang Berhormat tak bangkitkan dalam isu awal dalam perbahasan awal. Terima kasih Yang Berhormat. Saya banyak isu yang nak dijawab ni. Ya. Jadi soalan tak dijawab, saya minta Saya timeline. dah jawab je. tadi. Ya, Yang Berhormat, Saya saya dah minta jawab. timeline saja untuk Timbalan tahu. Menteri. Kerana Ya, kita akan penjelasan. berusaha. Atau- jawapan ini kita pernah dengar sejak Sejak dulu, bila? sebelum PKP. Sebab dulu Yang Berhormat yang menggulung. Jangan buat tuduhan. Ya, Kita telah berapa minta kali penjelasan. sebut isu berkaitan dengan gangguan seksual. InsyaAllah kita sedang berusaha untuk memastikan supaya hujung tahun ini dapat dibetangkan. Dan derah berkaitan dengan Akta Warga Emas ni sedang disusun. Jadi sudah tentu melalui proses. Sekira Yang Berhormat Timbalan sebagai Speaker. mantan bekas Timbalan Menteri lebih tahu isu ini. Tak payah jadi marah. Saya hanya sedikit. tanya Yang Yang timeline Berhormat yang saja. dipertua, saya tak Saya berhajat hanya untuk memberi. tanya Saya akan timeline. meneruskan jawapan saya. Ya, Yang Timbalan Berhormat Menteri, so defensif. dengan Timbalan Menteri, saya Timbalan bangkitkan Menteri. isu dalam perbahasan. banyak minta lagi sebab penjelasan. isu ni belum disentuh banyak lagi. Timbalan Menteri Banyak. jangan marah-marah. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sedikit. Yang Berhormat, terima kasih Timbalan Speaker. Isu yang saya ingin bangkitkan adalah begini. Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan sedia untuk membentangkan pindaan kepada kanun keseksaan untuk sertakan stalking sebagai jenayah, dan kedua untuk table ataupun membentangkan RUU baru Akta Gangguan Seksual. Kini Perikatan Yang Nasional Berhormat, lebih daripada saya tak bagi 24 laluan bulan. kepada Yang Berhormat. Ya, so saya Isu juga, ini saya belum sampai lagi. Ada jawapan terhadap Ya, isu Yang ya. Berhormat ya, bangkitkan. saya Belum takut sampai sebab lagi. sebelum ni ramai menteri pun tak cukup masa nak bagi jawapan bertulis. Maka saya mohon belum untuk sampai masa. lagi. timeline. Jadi kalau Yang Berhormat PH masa 22 bulan pun tak sempat bentang, Sebab ada langkah jangan syaratan. soal ni. Yang Berhormat Menteri, Jangan. Timbalan Menteri, ini tidak adil lah. Yang Berhormat Langkah pada Yang Berhormat. Yang Berhormat. Baru 5 minit Timbalan Menteri baru nak cakap. Semua minta dia jawab dulu. Minta dia jawab dulu, please. Minta dia jawab dulu. Baik. Ada dalam jawapan dia. Sabar. Baik. tak payahlah Yang Berhormat, politikkan. Kami kes minta Adib apa jadi tarik Yang Berhormat? saja. Dulu sebelah sini kes Adib bising. itu Sekarang bukan tak di apa bawah pun. kementerian kami. What Dia tanya have you done for Adib? kementerian. Kes Adib. Yang Berhormat Petaling Jaya turut menyentuh Cakap tak berkaitan serupa, dengan bikinlah. perkara data sistem kebajikan masyarakat yang tidak lengkap, manakala sistem yang tidak mesra dan sukar diakses oleh golongan miskin tegar, orang tua dan OKU. Untuk makluman Yang Berhormat, sistem pengurusan bantuan kebajikan e-bantuan JKM yang dibangunkan oleh jabatan mulai 2006 merupakan satu sistem online yang mempermudahkan pengurusan bantuan dari sudut proses, permohonan, pendaftaran, siasatan, kelulusan dan pembayaran yang diselarikan dalam proses kerja ISO 9001/2015 dan peraturan keuangan sedia ada. Sistem ini juga memberi akses kepada pengguna bagi membuat permohonan dan membuat semakan status. Jadi sekiranya untuk makluman Yang Berhormat, sistem pengurusan bantuan kebajikan e-bantuan JKM yang dibangunkan oleh jabatan pada tahun 2006 ini boleh merujuk sekiranya untuk merujuk iaitu melalui pautan e-bantuan di pautan yang disediakan di bawah JKM. Ya. Dan berdasarkan statistik JKM Yang pada Berhormat bulan Menteri, Ogos 2021. Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh saya tanya? Ya, saya nak habiskan satu ayat Yang Berhormat. Berdasarkan statistik jabatan pada Ogos 2021, seramai 513,054 penerima bantuan aktif dengan peruntukan yang disalurkan sebanyak 1.6 bilion. Ya, dipersilakan Ahli Parlimen Petaling Jaya. Terima kasih. Walaupun saya faham ya sistem sudah sedia ada, tapi masih susah untuk akses sistem itu. Satu, yang kedua ialah kriteria untuk sesiapa yang hendak memohon untuk bantuan adalah berbeza, ya, kerana JKM masih mengikut
purata the rate of RM980 to qualify. Tapi sekarang kita dah revise ya, sudah naikkan ke RM2,080. Dan saya rasa mungkin kita nak menyelaraskan Ya, rate ya ini. saya faham. Yap. Ya, saya faham soalan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Dan kita mengambil Boleh perhatian di speaker atas cadangan bersekali Yang Berhormat. soalan Ya, saya sebelum rasa jawab. ada soalan daripada Perkhidmatan PAU pun ada sama. Dia ada dalam jawapan saya. Ya. Jadi kita meneliti. InsyaAllah saya akan jawab selepas ini isu berkenaan. Seterusnya saya menyentuh berkaitan dengan soalan yang daripada YB Sahabat Bernam yang menyentuh tentang YB bantuan tanya, warga emas. Bagaimana YB. Jabatan Kebajikan. YB, saya tanya kalau kita lihat kalau YB tidak ada, mungkin jawapan bertulis. Sahabat Bernam contohnya, boleh tanya. Lepas Jawapan tu kalau tak PDF, sempat baru saya jawab. bagi bertulis, jawapan insyaAllah. PDF aja. Okey, duduk. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Ya, kita ambil perhatian insyaAllah. Yang Berhormat Sahabat Bernam menyentuh secara khusus mengenai bantuan warga emas, memaklumkan Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai skim bantuan untuk warga emas yang memerlukan kelayakan berdasarkan garis panduan RM50 sebulan. Penerima bantuan di bawah skim bantuan warga emas merupakan skim bantuan yang mempunyai penerima bantuan tertinggi iaitu 138,214 penerima yang melibatkan peruntukan 559.3 juta sehingga Ogos 2021. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa menggalas tanggungjawab bagi memastikan golongan miskin, miskin tegar terus dibantu dan dipelihara dan kebajikan mereka terpelihara. Sehingga Ogos 2021 seramai 531,054 orang terdiri daripada golongan miskin dan miskin tegar serta mereka yang memerlukan telah diberi bantuan secara bulanan melibatkan kos 1.6 bilion setahun yang telah disalurkan. JKM mengujurkan untuk Disember 2021 sejumlah 515,000 akan menerima bantuan bulanan JKM dengan anggaran peruntukan sekurang-kurangnya 2.2 bilion diperlukan. Di samping itu juga, inisiatif ini turut dilaksanakan untuk golongan yang memerlukan termasuk jugalah bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan melalui peruntukan permai, pemulih dan juga kepada semua ahli-ahli parlimen melibatkan 222 ahli parlimen. Yang Berhormat Kanga juga memohon untuk menyentuh berkaitan dengan isu bantuan kewangan bulanan yang disediakan oleh JKM yang menyentuh isu berkaitan dengan bantuan supaya secara bersasar dan terbuka kepada semua golongan yang memerlukan. Jadi skim bantuan ini diwujudkan oleh JKM yang mana kita menjuruskan kepada semua kumpulan sasar yang ada di bawah kementerian kita termasuk warga emas, OKU, warga miskin dan anak-anak yang memerlukan. Minta pencerahan sikit Kanga. Ya, saya belum habis jawab tapi bila silakan. Apa yang saya maksudkan dalam perbahasan saya tempoh hari ialah dalam pengalaman kita turun ke lapangan berjumpa penduduk, dia miskin ni memanglah ramai yang miskin, tapi ada setengah kes dia dalam keluarga tu ada miskin, dalam masa yang sama dia ada anak OKU, ada yang sakit terlantar. Jadi sebab itu yang saya cadangkan kita kena semak semula daripada satu kadar rata kepada pendekatan bersasar mengikut kes. Itu yang maksud saya. Terima kasih Kang. Ya, saya setuju dengan pandangan yang berhormat. Jadi kita sentiasa prihatin dan meneliti tentang isu bantuan kebajikan ini untuk sentiasa ditambah baik daripada semasa ke masa ya. Dan alhamdulillah kita telah menyediakan pelbagai skim bantuan termasuk juga 8 skim bantuan bulanan JKM termasuk bantuan kanak-kanak yang kita telah naikkan kadar minimum daripada 150 sehingga maksimum RM1,000. Begitu juga bantuan warga emas kita telah naikkan kadar kepada RM500. Begitu juga kepada bantuan AM, bantuan allowance pekerja cacat, termasuk juga bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan anak pelihara, semua itu Yang Berhormat Timbalan Menteri. dinaikkan. Ya. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sempang Ya, Renggam. saya mana? Sempang Renggam. Sempang Renggam. Okey. Saya amat tertarik dengan bantuan-bantuan diberikan kepada OKU dan saya ingin mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Cerebral Palsy sedunia. Berhubung dengan itu, saya lihat banyak bantuan diberikan kepada OKU. Persoalannya, apabila berlaku PKP, anak-anak
berkeperluan khas terpaksa duduk di rumah. Bila duduk di rumah, bidang kuasa KPM adalah untuk PDPR saja. Tetapi kebajikan anak-anak, kebajikan ibu bapa itu saya kira di bawah Kementerian Yang Berhormat Timbalan Menteri. Boleh ceritakan apa yang kita telah lakukan? Ya, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya ini adalah menjadi tanggungjawab masyarakat juga pimpinan. Apabila ada golongan OKU yang terlantar atau keluarga yang memerlukan bantuan, sila lapor ke pejabat kebajikan masyarakat daerah. Dan bukan itu saja, kita ada ramai skuad wajah dan kita insya-Allah mensasarkan 100,000 peluang wajah untuk menjadi penghubung antara komuniti dengan agensi kita. Yang Berhormat Timbalan Menteri, maksud saya bantuan pendidikan. Apakah ada Maksud diberikan, bantuan pendidikan apakah ini di telah bawah diberikan Kementerian peranti Pendidikan. kepada mereka, diberikan Ya. sistem sokongan kepada mereka? Sistem sokongan. Ya. Okey. Jadi kita di bawah Kementerian Wanita kita beri perhatian selain daripada anak-anak yang ada di institusi, termasuk juga anak-anak yang di luar. Dan kita ada juga program My Tablet yang dilaksanakan di bawah YKN untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan ini. Jadi sekiranya ada isu-isu sebegini, saya minta Yang Berhormat dan sokongan semua ahli Yang Berhormat, sila laporkan kepada pihak pejabat kami untuk kita tengok apa keperluan yang sesuai, terutama melibatkan golongan OKU. Yang Berhormat Timbalan Menteri, maksud saya semalam Saya masa banyak ringkaskan. pendek ya, sebab ini kita bincang RMK 12, kita bincangkan semalam tentang banyak peranti tak sampai dan sebagainya kerana kita bergerak in silo. Sepatutnya peranti untuk anak-anak OKU, untuk keluarga yang kurang berkemampuan diambil cakna oleh Kementerian Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi kita ingin dengarkanlah. Ya. Terima kasih, saya faham. Jadi kita kena faham tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Kita menggunakan mekanisme yang ada untuk memastikan yang terbaik untuk kepulauan Sasa. Sekiranya ada keciciran, ada terlepas pandang, inilah peranan ahli Yang Berhormat, inilah peranan pimpinan masyarakat untuk bersama kami untuk kita memastikan supaya mereka yang layak itu mendapat hak yang sewajarnya. Ya, seterusnya saya ingin menjawab soalan daripada Yang Berhormat Stew, iaitu berkaitan dengan inisiatif reproductive welfare yang dibangunkan dengan untuk iaitu berkaitan Yang Berhormat daripada dengan Perkhidmatan 500 berkait dengan keciciran. Tapi kalau berkaitan dengan Kementerian Wanita atau Kementerian Pendidikan, kalau tadi lebih Boleh kepada tak Yang Kementerian Berhormat bagi saya peluang sekejap? Saya bangkitkan dalam perbahasan. Okey, terima kasih Adinda kita. Ya, Sila, begini Abang. Yang Berhormat, saya ada bangkitkan tentang penemuan Khazanah Research Institute, dua perkara, satu yang bantuan untuk kanak-kanak Yang Berhormat jawab tadi. Bantuan kanak-kanak ni hanya sampai kepada 1% je daripada seluruh isi rumah yang mengandungi kanak-kanak di Malaysia. Jadi mungkin di sini saya nak tanyakan, adakah sebabnya kerana PJK yang diguna pakai pada tahun 2020 diguna pakai RM980. Maksudnya untuk semua bantuan kita tak guna pakai yang terkini iaitu RM2,208. Jadi ini kalau ahli parlimen beri pun tak boleh Yang Berhormat. Kita perlu juga penyelarasan daripada kementerian. Saya nak minta sedikit pandangan dan jawapan yang jelas kerana kalau tidak saya tak boleh nak libatkan lebih ramai lagi yang layak. Dan keduanya adalah bantuan warga emas juga mendapati semua yang 60 tahun ke atas 4% dia dapat. Jadi mungkin ada perlu integrasi data. Saya harap Yang Berhormat dapat ambil kira. Ini khas untuk kebajikan bantuan yang memang diperuntukkan oleh kementerian kepada Kementerian Wanita. Okey, terima kasih Adinda Permatampau. Sebenarnya saya sangat berterima kasih di atas ramai ahli Yang Berhormat yang sangat prihatin kepada kumpulan Sasa kita. Berkaitan dengan bantuan-bantuan ini, memang kita mengikut kelayakan kategori dia, ada syarat-syarat dia kelayakan. Kalau warga emas ada silap faham. Kadang-kadang anggapan semua warga emas layak, tak. Mereka yang betul-betul layak saja yang boleh layak untuk menerima bantuan warga emas ini. Termasuk juga berkaitan dengan bantuan kanak-kanak. Jadi kita fokus kepada golongan kanak-kanak yang mereka ni terutama mereka yang tidak ada saraan anak-anak yatim ataupun mereka yang memang memerlukan kerana keluarga mereka miskin. Jadi berkaitan dengan PJK yang disoalkan oleh Yang Berhormat tadi, memang kita untuk tahun 2022 ni kita akan menggunakan PJK baru dan untuk sebelum ini kita masih lagi menggunakan PJK yang
lama sebab kita telah berbincang kenapa kita masih lagi menggunakan PJK yang lama. Ini adalah kerana kita melihat bagaimana beban keuangan yang ditanggung oleh kerajaan terlalu besar ya. Jadi kita melihat hasil apabila kita menggunakan PJK yang baru, saya dimaklumkan kos tanggungan yang akan ditanggung oleh kerajaan melebihi daripada 3 bilion. Jadi ini merupakan satu perkara yang besar apalagi dengan suasana yang ada pada hari ini. Tapi walau macam mana pun kerajaan tak berputus asa, sedang berusaha dan kita sedang melibat urus dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan supaya kita melihat semula PJK ini betul-betul selaras dengan hasrat rakyat dan apa yang kita nak capai. Sebab itulah yang sebaiknya. Saya ucap terima kasih di atas perhatian yang telah diberi oleh ahli yang berhormat. Jadi seterusnya saya menyentuh tentang iaitu berkaitan dengan yang berhormat daripada Steve tadi yang pertanyaan tentang program yang dilaksanakan untuk membantu golongan mereka yang miskin ini. Kita telah melaksanakan pelbagai program termasuk juga program TUYEP yang mana kita telah melibatkan 5,910 orang peserta dan daripada jumlah tersebut 1,465 orang telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan. Melalui program tersebut peserta wanita mendominasikan senarai peserta lelaki iaitu 4,000 peserta berbanding dengan peserta lelaki. Bukan bermakna kita diskriminasi gender tetapi kita melihat bagaimana keperluan untuk mereka dapat keluar daripada kemiskinan ini perlu dilihat di semua peringkat dan golongan wanita di antara kajian kita golongan sangat terkesan akibat pandemik COVID-19. Tahun 2021, JKM sasarkan 300 peserta untuk mengikuti program tersebut dan jenis perniagaan yang dominan dalam sektor makanan, minuman, termasuk jahitan, pakaian dan sebagainya. Dan begitu juga Kementerian Pembangunan Wanita telah memperuntukkan di bawah projek pembangunan bukan fizikal MP48 sebanyak ringgit Malaysia 7 juta bagi program TUYEP. Jadi selain pada itu juga kita telah membangunkan pelan tindakan keusahawanan sosial JKM bagi tahun 2021 hingga 2025 bertujuan mewujudkan mekanisme ke arah pembangunan sosioekonomi kumpulan sasar jabatan secara inovatif dan berdaya saing dengan menggunakan kaedah keusahawanan sosial. Melalui pelan tindakan ini jadi pemangkin terdiri daripada kumpulan sasar jabatan yang telah dikenal pasti akan diberi bimbingan latihan motivasi dari agensi kementerian berkaitan bagi membantu memperkasakan kemandiri sosioekonomi kumpulan sasar jabatan bagi mengurangkan kebergantungan dan menjadi lebih produktif serta berdaya saing. Seterusnya menjawab soalan daripada Yang Berhormat Permata Ampau yang membangkitkan isu PJK. Saya rasa PJK ni saya dah jawab tadi Adinda ya. Jadi insya-Allah saya terus kepada soalan yang seterusnya iaitu daripada Yang Berhormat Damansara dan Yang Berhormat Petaling Jaya iaitu yang membangkitkan tentang peluang untuk usaha untuk meningkatkan peluang penyertaan wanita dalam pasaran kerja secara inklusif termasuk wanita di Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah konsep inklusif yang memastikan untuk tiada siapa yang tertinggal adalah penting untuk memastikan supaya sokongan persekitaran yang membolehkan wanita terlibat dalam tenaga buruh. Berhubung dengan sasaran untuk meningkatkan kadar penyertaan buruh wanita kepada 59%, ianya adalah tempoh pelaksanaan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Maknanya tempoh ini kita jangka dalam masa 5 tahun, bukan dalam masa 1 tahun ya. Dan kementerian ini berpandangan sasaran kita untuk mencapai 59% untuk tahun depan tu memanglah hanya ada beberapa bulan tak sempat dicapai. Tetapi sasaran kita 59% sasaran tenaga wanita berada di pasaran kerja ini adalah untuk dalam tempoh 5 tahun insya-Allah. Jadi kita yakin dengan sasaran ini dapat merealisasikan pelbagai inisiatif yang dilancarkan untuk Majlis Pekerja Negara mensasarkan 500,000 peluang pekerjaan. Inisiatif Wanita Bangkit di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga akan memperkasakan wanita khususnya untuk mendapat pekerjaan dan menjana pendapatan. Dalam hal ini Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat menyedari
isu dan cabaran mengenai pemerkasaan wanita dalam tenaga buruh. Di antaranya juran pasaran kerja, penyertaan wanita yang lebih rendah daripada lelaki, dan statistik Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita adalah 55.3% berbanding dengan lelaki 80.6% untuk tahun 2020. Jadi kita memahami bagaimana wanita menanggung double burden untuk mengimbangi kerjaya dan mengurus keluarga. Wanita tidak mampu kembali ke pasaran kerja selepas karier break disebabkan isu penjagaan anak. Itu juga isu-isu yang menjadi cabaran kita. Jadi semua itu insya-Allah kita sedang berusaha bagaimana untuk memberi persekitaran yang baik, dan di antaranya ialah untuk kita mewujudkan ekosistem yang kondusif agar wanita boleh terus aktif dalam pasaran kerja, termasuklah kemudahan taska dan bantuan kebajikan masyarakat untuk mereka berkelayakan, dan begitu juga bagaimana kita berusaha untuk memberi bantuan subsidi yuran pengasuhan taska, Timbalan Menteri. begitu juga khusus asuhan permata. Ya silakan. Ya, Sila, bantu Terima kawan. kasih Timbalan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Saya dengar dengan khusyuk tadi, tetapi yang saya dengar satu adalah jawapan dia seolah-olah saya pernah dengar sebelum ni dalam Dewan. Kedua, saya ingin tahu usaha-usaha yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Sebelum Saya ni, tahu. sebab yang sebelum ni, yang sebelah yang berhormat Yang jadi Berhormat Timbalan menteri. Menteri, boleh tak jangan ungkitkan perkara ni kalau tak berani untuk menjawab. Akta-akta semua dah ready untuk dibentangkan dalam Dewan sebelum langkah syaratan dan kerajaan bertukar. Sepatutnya tahun lepas juga akta gangguan seksual dibahaskan di Yang Dewan. yang dipertua Jangan saya kira menuding dia jari lari kepada daripada pihak topik. kami. Minta Sekarang maaf, siapa Yang yang Berhormat. kerajaan? Tak boleh dinafikan kami telah lakukan apa yang sepatutnya. Kita pun We were insya-Allah all melaksanakan apa yang You have sepatutnya. been in Terima kasih, Yang government with the Berhormat. biggest cabinet for more than 24 months. You Terima kasih, cannot Yang still Berhormat. say berusaha. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya nak tahu Terima kasih. apakah usaha tersebut untuk membantu wanita, working mothers untuk masuk balik ke alam pekerjaan. Saya dengar tadi YB berkata, kami sedang berusaha, kami sedang melihat, kami sedang memantau, kami sedang mengkaji. Ya, Yang Berhormat, saya tak ingin habis lagi tahu, menjawab. ini RMK 12 Ya, terima kasih Yang Berhormat. Menteri. Masa saya berjalan, Yes, ada 3 minit. jadi kita. sila beri jawapan yang Sedikit. baik dan tepat dalam Dewan Yang ini. Berhormat, masa saya terhad tapi gangguan banyak. Macam mana saya You nak didn't give any statistics. Perbanyak program yang What is kita your buat. initiative to help working mothers go Saya back to the banyak lagi working jawapan field? yang saya jawab. Tolong. What is your Yang childcare? Berhormat menjawab. Yang Berhormat tanpa Timbalan ganggu. Menteri, saya Macam mana hanya- saya nak menjawab soalan? Ini adalah jawapan dasar saja. Saya ingat perincian. Childcare center. Ini Yang Berhormat. Apa yang kerajaan Jadi akan buat? soalan Yang Berhormat kita ambil perhatian. Mana-mana yang tak sempat kami jawab secara lisan, kita akan jawab Yang secara Berhormat Timbalan bertulis. Menteri, kami dah Jadi bangkitkan kalau Yang dalam Berhormat tak ucapan puas hati, perbahasan sila. kami. Kita boleh berbincang di luar, di kantin. Kita boleh bincang apa yang RMK Yang Berhormat 12 tak nak puas hati. bincang di luar. Ini Jadi untuk banyak masa depan perkara yang saya nak wanita, patut tekankan dibincang, tetapi yang diganggu diputuskan oleh Yang dalam Berhormat. Dewan yang mulia ini. Takkan nak bincang di luar. Baik. RMK 12, rancangan jangka panjang 5 tahun untuk Yang bantu Berhormat, wanita. Yang Saya minta Timbalan Menteri jawab apa yang dibangkitkan oleh Ya, abang ya. kawan. Sila. ya, terima kasih. Menteri, padang serai sikit. Dan saya tak izinkan sebab saya hanya ada masa 2 minit saja lagi. Dapat Sedangkan sikit isu saja, lain saya padang tak serai. lagi. Saya tak izinkan. Ini floor saya tak izinkan. Sebab saya nak menjawab banyak lagi. Kementerian Ibu, telah Timbalan Menteri, menyediakan kami pun nak berbagai dengar program jawapan. pembangunan Tapi kapasiti jawapan dia tak dan boleh macam penyediaan ni. peluang-peluang untuk golongan wanita menjana pendapatan dan membaiki taraf hidup mereka. Di antara program ialah kolaborasi strategik bersama Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi MEDEC, di mana Jabatan Pembangunan Wanita telah melaksanakan program penjanaan pendapatan wanita dan keusahawanan menerusi program kolaborasi strategik, iaitu termasuk yang pertama bersama Tekun untuk pembiayaan kelompok teman NITA. Perbadanan Nasional PNS, sebuah program keusahawanan berkonsepkan franchise. Begitu juga bersama program InScan, iaitu program untuk business coaching untuk Bumi Putra. Termasuk juga kita melaksanakan program kolaborasi strategik JPW dengan pelbagai pihak seperti Telenkop, iaitu bersama dengan Profesor bagi menyediakan peluang pekerjaan kepada wanita. Sebanyak 7 program karnival kerjaya dan usahawan wanita telah dilaksanakan melibatkan 91 majikan dan 9,015 tawaran pekerjaan. Program ini juga mendapat sambutan yang menggalakkan melibatkan penyertaan 3,785 peserta.
Begitu juga bersama PKSU untuk melaksanakan pelbagai program perkhidmatan pekerjaan bagi membantu 171,856 wanita kembali bekerja. Ni yang YB tanya tadi, saya tak sempat nak jawab, YB diserang saya. Walaupun bekerja sejak penularan wabak COVID-19. Begitu Saya tak juga serang bantuan Yang Berhormat My Timbalan Capital. Menteri. My Capital yang merupakan satu inisiatif di Tuan bawah Yang Dipertua, Yayasan Kebajikan saya rasa Negara bahasan yang yang memberikan digunakan bantuan oleh berbentuk Menteri. keusahawanan, Soalan sosial tambahan dan kebajikan tak boleh berada dilihat yang diberi sebagai kepada gangguan. rakyat, Saya bagi. khususnya kepada Bagi dia wanita jawab dulu. untuk Bagi sebagai dia jawab pencari dulu. nafkah utama keluarga yang sedang bergelut dengan masalah kewangan dan menjana semula pendapatan ekonomi keluarga. Sehingga Ogos 2021, seramai 1,424 peserta telah menerima insentif melibatkan peruntukan RM712,000. Begitu juga termasuk bantuan khas kepada ibu tunggal. Termasuk juga melibatkan kos 45 Menteri juta ringgit. sedikit Padang Serai. Saya tak bagi laluan masa dah habis. Sikit ya Padang Serai. Jadi Dato' yang Yang berhormat Dipertua. sebenarnya yang berhormat yang dipertua, banyak lagi isu-isu yang saya nak Dapat Dato' Menteri Yang sikit Dipertua. saja, cadangan Tapi saja. kerana masa Cadangan yang saya. tak Saya nak beri mengizinkan Padang saya Serai, nak cadangan bagi laluan saja. Beri masa kepada lebih. kementerian lain juga untuk menjawab. Jadi Ni mana-mana kebajikan wanita ni mana-mana Menteri. soalan yang tak saya tempat menjawab, saya akan jawab secara bertulis dan saya Menteri, mewakili Kementerian sedikit Padang Pembangunan Serai, Wanita, sedikit. Keluarga dan Masyarakat mengucapkan Minta terima jawab. kasih Sedikit Padang Serai, kerana Padang Serai. perhatian, kepekaan Padang Serai sikit. kepada semua Hal anak-anak wanita. terhormat. Saya Hal pohon- wanita. Saya Isu pohon kebajikan diberikan lebih yang masa. Kebajikan melibatkan wanita. kumpulan sasa di bawah Kementerian Kebajikan Pembangunan wanita. Wanita Bagi dan Keluarga sedikit. dan Masyarakat. Terima kasih yang Yang berhormat. Ya, Menteri atau Timbalan Menteri setakat yang dia nak menjawabnya dan tidak beri laluan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang lain dijawab secara bertulis di atas perbahasan. Soalnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia atau timbalannya untuk menjawab 30 minit. Tuan Yang Dipertua, saya hanya nak Tuan Yang Dipertua tengok keadaan di Parlimen sekarang. Perbahasan sudah tak ada makna. Tak, saya kena panggil lah. Yang akan menjawabnya menteri, kementerian. They are not ready to jawab. Silakan Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Tuan Yang Dipertua, you are making Terlebih a dahulu, mockery of bagi Parlimen. pihak Tuan Yang Kementerian Dipertua. Komunikasi dan Multimedia, Tak boleh tanya soalan, KKMM, jawapan bertulis semua tak ada berterima kasih makna. Tak menjawab kepada soalan semua ahli ahli yang Parlimen. berhormat Datuk yang Speaker, prihatin kami dan membawa mengambil suara bahagian rakyat. Kalau mic dalam kami memberikan mute, suara pandangan rakyat mute. serta saranan Kalau semua datang yang baca menyentuh skrip, bidang siapa pun tugas boleh jadi Kementerian menteri. KKMM Kena sepanjang jawab sesi soalan perbahasan ahli Parlimen, di atas perbahasan baru ada makna. perancangan Tuan Yang Malaysia Dipertua. ke-12 Dan RMK 12. soalan tambahan ini tak boleh KKMM dilihat sebagai menyokong serangan sepenuhnya atau Boleh gangguan. berhenti sekejap tak? Yang Berhormat boleh yang stop sekejap tak? berobjektifkan Malaysia Tengok semua makmur, datang baca Yang skrip Dipertua. saja. mampan Tolong yang buat satu dilihat ruling yang telah memenuhi Datuk, keperluan semua peringkat semalam keluarga pun kami Malaysia. tunggu sampai malam. Seterusnya mencapai matlamat wawasan Nadia, kita bahas. Sampai malam kami tunggu untuk jawapan. Kami akan mencerah 7 minit berbahas. Sekarang ni minta maaf Timbalan Menteri yang nak menjawab tidak memberikan laluan untuk memberi jawapan. Jadi saya kena teruskan juga kepada kementerian yang seterusnya. Silakan Timbalan. Silakan. Kementerian akan Ini terus adalah komited 12 Malaysia dalam Plan, Tuan Yang merealisasikan Dipertua, peranan bukan kelas KKMM membaca. Has to answer. It is dalam not not a reading menempatkan class. penerima gunaan It's a 12 teknologi Malaysia dan Plan. inovasi melalui penyediaan Perbahasan jaringan untuk 5 fiber optik tahun. yang Sebagai meluas speaker, bagi kalau kedua-dua Yang Dipertua perkhidmatan bagi tetap tahu Timbalan Menteri dan tak jawab, bergerak bagi beliau harus memastikan jawab dalam liputan dewan. Tuan Yang Dipertua, kualiti dan tanggungjawab pengalaman Tuan yang Yang Dipertua berkesan adalah untuk menjadi selaras dengan fasilitator pendekatan supaya ekonomi perbahasan digital. Sekejap. Petua saya ialah saya telah panggil Timbalan Menteri Multimedia. Saya minta tidak akan ada siapa yang akan menjawabnya dan saya panggil Timbalan Menteri untuk meneruskannya. Baik. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua panggil menteri untuk membaca ya. Tak payah Betul tak? bahas lah kalau macam ni. Kalau Timbalan Menteri tak nak Ini jawab. kelas membaca kan. Semua datang baca. Selain baca sahaja, mempertingkatkan Jawapan sinambungan bertulis digital, cukup. Tuan Speaker, KKMM juga Masa dia melaksanakan membaca juga. inisiatif pembangunan jawab dalam dan 30 yang minit. buat dengan baca berita kat Soalan tak jawab yang dapat pun. melonjakkan pendidikan kepada segenap lapisan masyarakat. Rancangan 5 tahun macam ni. dan Tuan pelabur Speaker, antarabangsa. the future Kementerian of juga Malaysia akan is in memainkan 30 peranan minutes. dalam mengawal selia keselamatan cyber dan etika penggunaan media sosial.